Tidak ada sesiapa daripada kalangan makhluk, daripada kalangan nama-nama manusia ataupun nabi dan rasul ataupun malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berselawat ke atasnya ketika namanya disebut. Satu-satunya nama yang Allah SWT suruh untuk kita menyambut nama itu dengan berselawat ke atasnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu adalah bakhil jika dia tidak ingin berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Bakhil. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu malang orang-orang yang apabila namaku disebut tetapi dia tidak berselawat ke atasku, dan malang bagi orang-orang yang mendapati ibu bapanya masih hidup ataupun salah seorang daripadanya tetapi dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Malang sekali. Ibu bapa kerana asbab dia lahir di atas dunia ini. Apabila dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya, bermakna dia tidak berterima kasih kepada ibu bapanya. Dia tidak terhutang budi kepada ibu bapanya. Sehingga dia mengabaikan ibu bapanya. Dia mengabaikan pintu untuk dia mendapat kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih dahsyat daripada itu lagi, apabila seseorang itu mengabaikan babullahil a'zam, mengabaikan pintu yang teragung untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ketika itu ada Jibril alaihi salam di sebelahnya ketika menaiki mimbar, malang sekali orang yang tidak berselawat ke atasku tatkala namaku disebut, dan malang sekali orang yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya tatkala ibu bapa mereka masih hidup ataupun salah seorang daripada mereka masih hidup. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh untuk kita menyahut apabila nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut, kita tidak disuruh untuk menyebut Subhanahu Wa Taala. Kita tidak diperintah untuk menyebut Jalla Jalaluh ataupun Azza wa Jalla. Akan tetapi kita disunahkan, kita dianjurkan untuk menyahutnya. Akan tetapi ancaman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Rasulullah yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang Rasulullah sebutkan, ianya adalah dengan bimbingan dan pimpinan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah mengatakan apa yang Allah Taala suruh untuk mengatakan kepada umat ini, kamu adalah bakhil apabila kamu tidak berselawat ke atas insan yang kerananya kamu diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu adalah orang yang diancam dengan malang nasibnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak menghargai dan tidak berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhutang budi kepadanya yang menjadi asbab kewujudan alam ini, asbab kewujudan langit dan bumi, asbab kewujudan malaikat syurga dan neraka. Baginda adalah pusat dan paksi kepada alam ini. Maka apabila seseorang bertanya, kenapa apabila nama Allah disebut, kita tak jumpa hadis yang menyuruh untuk kita menyahut nama Allah dengan Jalla Jalaluh ataupun Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila tiba pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan ancaman. Seseorang itu adalah bakhil, seseorang itu nasibnya malang apabila tidak menyebut, kerana Allah mengajarkan kepada umat ini, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bermakna dia tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tidak menunjukkan dia terhutang budi kepada manusia, bermakna dia tidak menunjukkan terima kasihnya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang tidak menghargai orang-orang yang menjadi asbab terlimpahnya nikmat kepadanya, maka dia tidak sebenarnya menjadi insan yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengajarkan kita untuk menghargai pintu-pintu untuk kita mengajar, untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pintu yang teragung untuk sampai kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda, kelahiran cahaya, maka siapa sahaja yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti adab dan akhlaknya, maka dia mendapat kesempurnaan cahaya pada dirinya.
Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Ya Allah, kurniakanlah cahaya pada penglihatanku, pada pendengaranku, pada belakangku, depanku, atasku, pada ototku, daging-dagingku, uratku, darahku, tulang belulangku. Waj'alni nura, dan jadikanlah aku cahaya wahai Allah. Wa'atini nura, kurniakan aku cahaya wahai Allah. Wahabli nuran ala nur, dan anugerahkanku cahaya di atas cahaya wahai Allah. Ini doa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengajarkan kepada kita, kerana itu ulama mengatakan bahawa baginda SAW itu keseluruhannya adalah cahaya. Kalau tidak, Rasulullah tidak akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang belum dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baginda tidak pernah mengajarkan kepada kita yang Rasulullah masih belum memiliki perkara tersebut, ataupun baginda masih belum mengamalkan perkara tersebut, ataupun hakikat perkara itu masih belum ada pada Rasulullah SAW. Tidak pernah ada. Maka Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, ikutan yang terbaik, contoh yang terbaik. Rasulullah SAW akan mengenali umat ini di hari akhirat kelak dengan identitinya adalah cahaya yang terdapat pada umat baginda. Identiti kita, IC kita, ID kita di padang mahsyar kelak, sehingga Rasulullah SAW mudah kenal kita adalah ghurran muhajjalin, iaitu pancaran cahaya yang terpancar daripada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan cahaya kita sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atmim lana nurana, atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah buat kami cahaya kami. Yakni kita sudah pun mendapat cebisan cahaya, sudah pun ada bekalan cahaya, tetapi masih belum sempurna. Maka apabila kita mengikut akhlak Rasulullah SAW, semakin sempurna cahaya tersebut. Liutammima makarimal akhlak, liutammima atmim lana, liutammima atmim lana. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya aku diutuskan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dalam doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakanlah buat kami cahaya kami. Maka semakin kita meniru dan mencontohi akhlak Rasulullah SAW, semakin kita mendapat cahaya yang terang benderang. Semakin kita ini disempurnakan dan dilengkapkan cahaya kita nurana. Dan semakin kita banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW, seperti mana yang disebutkan oleh Profesor Dr. Faisal sebentar tadi, bahawa kita mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan alam ini segalanya adalah kesan daripada selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apabila disebutkan Allah berselawat ke atas Nabi, bermakna Allah merahmati Nabi. Dan apabila Allah merahmati Nabi, maka Allah Ta'ala wujudkan alam ini. Kerana alam ini segalanya diselubungi dengan cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Apa itu alamin? Ma siwallah. Maka segala sesuatu selain Allah diterangi, diselubungi sinaran cahayanya dengan cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita melihat diri kita, alam ini, kita tidak boleh terpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu Imam Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, yang merupakan guru kepada sahibul hikam Imam Ibn Atta'illah Al-Sakandari, maka Imam Mursi mengatakan, seandainya sedetik aku terlenyap daripada menyaksikan Nabi Muhammad SAW di alam ini, maka aku tidak ingin menghitung diriku lagi daripada kalangan orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuntutan orang yang benar-benar menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia hendaklah beradab dengan asbab kewujudan alam ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Penyaksian kita kepada alam ini adalah segalanya kesan daripada percintaan Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kerana kesan daripada percintaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW,
alam ini tidak akan wujud. Alam ini tidak akan tercipta. Kalau bukan kerana kesan daripada rahmatnya Allah ke atas Nabi SAW, alam ini tidak akan tercipta. Baginda adalah rahmatan lil alamin. Seluruh alam ini diliputi dan diselumuti dan diselubungi dengan cahaya kerahmatan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita mengatakan Rasulullah itu cahaya, ianya tidak menafikan kemanusiaan Rasulullah SAW. Tidak serta-merta baginda menjadi malaikat hanya kerana berasal daripada cahaya. Tidak. Baginda adalah manusia. Di dunia ini, ibunda beliau adalah Siti Aminah yang melahirkannya. Ayahandanya adalah Abdullah. Beliau bernasab dengan nasab bangsa Quraisy yang mulia, yang susu galurnya sehingga kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka di dunia ini, baginda SAW adalah manusia. Tetapi bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Yang apabila namanya disebut, kita disuruh untuk berselawat ke atas nama tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin kita banyak berselawat ke atas Rasulullah, maka semakin ianya dapat memperbaiki akhlak kita. Kalau kita dapati, buruk benar akhlakku. Aku ni banyak lagi perangai buruk. Perangai akhlak buruk banyak. Macam mana kita nak perbaiki? Dengan selawat ke atas Rasulullah SAW. Kerana dengan selawat itu sendiri adalah akhlak yang mulia. Dan dengan berkat selawat yang banyak ke atas Rasulullah, ianya dapat memperbaiki akhlak seorang insan. Kerana seorang yang berselawat, semakin dia mendapat kesempurnaan cahaya daripada Allah. Bila semakin kita mendapat cahaya, semakin mudah untuk kita beradab dengan adabnya Rasulullah. Semakin kita dapat mudah untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Selawat dan akhlak sentiasa berkait antara satu sama lain. Kerana itu dalam hadis dengan riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Riwayat yang lain pula menyatakan, orang yang paling hampir denganku, orang yang paling utama denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan tidak ada lagi versi yang lain berkenaan dengan siapakah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya menyebut siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, dan riwayat yang lain menyatakan siapa yang paling berakhlak mulia. Dan ulama menyatakan bahawa selawat dan akhlak ianya berkait rapat antara satu sama lain, bahawa selawat, orang yang banyak berselawat itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dan jika dia masih belum mencapai kesempurnaan akhlak yang mulia, maka dengan berkat selawat itu, maka akhlaknya terbaiki, akhlaknya terislah, akhlaknya ditarbiah. Yang menjadi mursyid dan murabbinya adalah Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang masih belum berjumpa dengan mursyid dan murabbi, maka banyakkan selawat. Dan setelah berjumpa dengan mursyid dan murabbi, lebih banyak selawat ke atas Rasulullah SAW. Dan kelebihan selawat itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati ilan nur. Selawat yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya adalah berupa cahaya, mengeluarkan manusia daripada kegelapan, daripada cahaya. Apabila Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah mengeluarkan kewujudan alam ini daripada ketiadaan, daripada kegelapan tiada kepada cahaya kewujudan. Minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati ilan nur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apabila Allah berselawat ke atas Rasul SAW, bermakna Allah merahmati Nabi SAW. Apabila Allah merahmati Nabi SAW, maksudnya Allah Ta'ala mencahayai Nabi Muhammad SAW. Bila Allah Ta'ala mencahayai Nabi Muhammad SAW, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengeluarkan kalian daripada kegelapan tiada. Asalnya kita tiada, alam ini tiada. Ketiadaan itu adalah kegelapan.
Dan kewujudan itu adalah nur. Kewujudan itu adalah cahaya. Dan apabila kita sebut cahaya, kita jangan menyangka bahawa cahaya tersebut seperti torchlight, seperti spotlight, seperti lampu picit, seperti lampu yang ada di phone kita dan sebagainya. Cahaya mempunyai banyak fasa. Begitu juga sebut air. Apabila sebut air dalam agama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan juga dalam ayat Quran mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma'. Arasy Allah berada di atas air. Air yang dimaksudkan itu bukan air yang kita dapat faham di dunia ini, seperti air lautan, seperti yang ada cecair. Ianya adalah air pada alam yang tinggi. Apabila disebut tentang cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bukan spotlight seperti ini. Dia bukan sinaran seperti cahaya lampu dan juga mentol. Ianya adalah suatu cahaya pada alam yang tinggi, akal tidak dapat memahaminya. Akan tetapi jiwa kita dapat merasai. Jiwa kita dapat merasai kewujudan cahaya tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan cahaya tersebut, mengurniakan kita taufik dan hidayah untuk sentiasa mewangikan mulut kita dengan banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya berkat selawat itu Allah Ta'ala memperbaiki akhlak kita sehingga menjadi akhlak yang mulia. Kita tidak lagi mudah panas baran, tidak lagi mudah menengking orang, tetapi kita mudah menjadi orang yang pemaaf kepada orang. Orang yang menyakiti kita, orang yang mengganggu kita, kita balas mereka dengan kebaikan. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, kerana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah membalas kejahatan dengan kebaikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, mendapat syafaat baginda dan memuliakan mata kita memandang wajah Rasulullah yang amat kita kasihi dan rindui. Mudah-mudahan dengan berkat baginda Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.